apa yang di dalam ataupun apa yang ada di luar yang kita tidak yang kita nampak ini. Ya, jadi kebersihan luaran itu juga adalah satu perkara yang amat juga dituntut dalam Islam. Sebab itu kalau kita lihat ya, contohnya daripada surah Al-A'raf ayat 31, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjid wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, wahai Bani Adam, wahai anak-anak Adam, ambillah perhiasan kamu setiap kali kamu hendak pergi ke masjid. Makanlah dan minumlah dan janganlah kamu wala tusrifu, janganlah kamu melampaui batas, melebih-lebih. Sesungguhnya Allah tidak suka orang yang melampaui batas. Jadi dalam ayat ini, berkaitan dengan, kalau kita lihat ya, berkaitan dengan kalau pada zaman jahiliyah masyarakat Arab ketika mereka melakukan ibadat tawaf, ya, mana itu adalah saki-baki peninggalan ajaran Nabi Ibrahim. Walaupun orang Arab ni jahiliyah, tapi mana ada juga lah saki-baki ajaran Nabi Ibrahim yang mereka pegang. Antaranya ialah haji. Ya, jadi antara yang mereka lakukan adalah tawaf. Tapi tawaf yang mereka lakukan itu adalah amat bertentangan dengan yang disyariatkan dalam Islam ataupun yang pada zaman Nabi Ibrahim. Kerana mereka apabila bertawaf, bersa'i semua itu dalam bersiul-siul, kemudian dalam keadaan bertelanjang. Itu yang disyarahkan oleh para mufassirin. Ya. Jadi bagaimana masyarakat Arab pada ketika itu, maka mereka bertawaf dalam keadaan bertelanjang. Ya. Jadi itu yang mereka lakukan. Jadi seolah-olahnya bila berkaitan dengan agama ni mesti kena tinggalkan perkara yang bersifat duniawi. Jadi itu tidak tepat. Bahkan kalau kita lihat dalam pengamalan agama-agama yang lain, ya. Jadi apa yang mereka amalkan, kalau golongan agamawan ataupun golongan agama nak dekat dengan Tuhan, tidak boleh kahwin. Pakaian kena pakaian yang ialah macam pakaian sami itu, maknanya satu warna itu je lah. Ya, rambut dipotong, biar botak, makanan hanyalah begitu simple, begitu ringkas sahaja. Jadi kehidupannya begitu, maknanya betul-betul nak meninggalkan dunia demi untuk apa tadi ni, dalaman dia, ketinggian dalaman diri dia tu biar dekat dengan Tuhan. Itu bahkan kalau berpuasa, mereka berpuasa sehingga 24 jam bahkan lebih daripada itu. Ya, semuanya dengan alasan untuk berdekatkan diri dengan Tuhan. Tapi dalam Islam dia amat berbeza. Ya, jadi dia menyeimbangkan dua perkara ini. Walaupun dalam Islam menyuruh kita untuk bersifat bersederhana, pada waktu yang sama dia tidak menegah kita untuk berwangi-wangian. Ya, datang ke masjid dengan berwangi-wangian, pakaian yang cantik, semua amat digalakkan dalam agama. So pakaian paling cantik. Lebih-lebih lagi kalau kita nak pergi sembahyang tu hari Jumaat, sembahyang Jumaat ataupun sembahyang raya, jadi memang digalakkan dengan pakaian yang cantik-cantik. Ya, jadi itu yang Islam gambarkan supaya kecantikan luaran itu. Ya, wa kulu washrabu, makanlah dan minumlah. Ya, jadi disuruh, maknanya Allah menyuruh manusia tadi makan dan minuman dengan apa yang telah Allah sediakan di muka bumi ini, daripada air yang banyak dan juga pelbagai jenis makanan yang disediakan daripada tumbuhan dan juga binatang. Jadi ini semua disediakan sebagai untuk manusia, kerana manusia sebagai khalifah. Jadi binatang, tumbuhan dan semua makhluk yang ada kat muka bumi ini hakikatnya semuanya itu adalah untuk memberi khidmat kepada manusia. Jadi kita kena gunakan dengan sebaik-baik mungkin. Jadi suruh gunakan, ya. Jadi Allah suruh kita gunakan, bahkan itulah sendiri, ya, bahkan makan dan minuman itu sendiri adalah sebahagian dari tuntutan. Kalau kita lihat, ya, kalau dalam maqasid syariah, ya, untuk kita boleh masukkan di dalam hifzun nafs ataupun pelihara jiwa. Jadi kalau tidak makan dan minum itu boleh menyebabkan seorang itu mati, maka itu adalah perkara yang sepatutnya ditinggalkan. Jadi termasuk perkara yang berat setiap orang, setiap manusia itu tidak boleh tidak, mesti dia mesti kena makan dan mesti kena minum. Ya, walaupun dalam ayat ini disuruh manusia makan dan minum, pada waktu yang sama ada panduan, ya, iaitu wala tusrifu, iaitu janganlah kamu
melampaui batas, melebih-lebih, ya, sehingga berlaku pembaziran, kerana Allah tidak suka orang yang melakukan pembaziran, ya, orang yang melampaui batas, ya. Jadi itu pentingnya, ya. Jadi bagaimana keseimbangan yang telah ditetapkan dalam Islam, maknanya Allah menyuruh kita ambil makanan, minuman yang lazat, tak ada masalah, tapi yang penting jangan bawa kepada pembaziran. Itu yang amat ditekankan. Dan itu antara, kalau kita lihat nanti konsep makanan halal dan haram ini, jadi bagaimanakah yang dikatakan halal dan haram? Ya, kalau kita lihat, ya, contohnya dalam surah Al-An'am, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu illa an yakuna maytatan aw daman masfuha aw lahma khinzirin fa innahu rijsun aw fisqan uhilla li ghairi llahi bih faman ittara ghaira baghin wala 'adin fa inna rabbaka ghafurur rahim. Surah Al-An'am ayat 145, yang bermaksud, katakanlah wahai Muhammad, aku tidak dapati dalam apa yang telah diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, melainkan kalau benda itu bangkai atau darah yang mengalir atau daging babi, kerana sesungguhnya ia adalah kotor, atau sesuatu yang dilakukan secara fasik, yaitu binatang yang disembelih atas nama yang lain dari Allah. Kemudian sesiapa yang terpaksa memakannya kerana darurah, sedang ia tidak mengingininya dan tidak melampaui batas, maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Ya, jadi kalau kita lihat, ya, ayat sebelum tadi itu wala tusrifu, jangan melampaui batas. Dalam ayat ini memberi penekanan lain, ya, maknanya betapa penting makanan minuman. Andai kata bahkan dibenarkan ambil makanan atau minuman yang haram, andai kata dalam keadaan yang darurat, walaupun demikian masih lagi dijaga, ya, mana ghairu baghi wala 'adin. Kita tak nak, dan juga kita sebenarnya tak mau, dan juga kita tidak melampaui batas dalam mengambil benda yang haram. Hanya cukup sekadarnya lah, ya. Kalau contohnya, kalau ni biasa orang kata, selalu contoh yang klasik selalu, kalau tersesat dalam hutan, boleh makan daging babi, daging khinzir, ya. Jadi kena tengok dululah, ya, tak semestinya semudah-mudah itu untuk kita kata boleh makan, ya. Kerana sebelum, maknanya kalau benda yang haram tadi kena ambil yang paling kurang mudaratnya lah, yang sedikit dulu berbanding ambil yang banyak, ya. Serangga, kita ada ulat-ulat kecil di hutan, ya, sebelum kita nak pergi kepada khinzir tadi, ya. Jadi bukan asal-asal masuk hutan sesat terus cari babi, ya. Jadi itu kurang tepat, ya. Bahkan sebenarnya dalam hutan itu banyak lagi binatang-binatang yang lain yang boleh dicari. Itu kalau satu sudut. Dan dari sudut yang lain, maknanya darurat tadi adalah sekadarnya saja, ya. Jadi tidak boleh diambil kesempatan, ni darurat ni, jadi diambil daging khinzir tadi tu, seko habis. Jadi betul-betul dia makan, buat panggang semua kan, ya. Jadi ni sikit-sikit sajalah, ya. Itu pun pilihan terakhir, sebenarnya ada lagi pilihan-pilihan lain dulu, ya, binatang-binatang ataupun serangga-serangga yang lain. Dalam firman Allah yang lain, dalam surah Al-A'raf ayat 157, wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith, dan ia menghalalkan bagi mereka segala benda yang baik dan mengharamkan kepada mereka segala benda yang buruk. Jadi secara umumnya, bila dia menghalalkan sesuatu, dia menghalalkan sesuatu makanan yang bersifat baik, ataupun yang boleh mendatangkan kebaikan bagi orang yang ingin memakannya. Dan apabila Islam mengharamkan sesuatu, kebiasaannya kerana apa yang diharamkannya itu memang mendatangkan mudarat kepada manusia, yang mana kadang-kadang hikmahnya manusia ni tidak nampak ketika penurunan ayat pengharaman tersebut, tapi manusia beriman, ya, dengan pengharaman ayat ketika zaman Nabi, bila penurunan ayat dia berkaitan dengan khinzir diharamkan. Jadi sahabat tak tanya,
Kenapa haram? Ya, maknanya orang tak nampak hikmahnya, ya. Mungkin tak nampak sangat hikmahnya. Tapi kemudian barulah kita nampak, ya, lepas dengan kemajuan teknologi moden, baru kita nampak, ya, betapa pentingnya kenapa Islam tidak membenarkan contohnya mengambil daging khinzir. Bahkan kalau kita lihat, ya, virus yang kita hadapi pada hari ini COVID-19, dikatakan antara penyebab utamanya adalah kerana diet sebagian orang, ya, terutamanya ketika itu bermulanya di China, ya, jadi pasar khas, ya, untuk haiwan-haiwan eksotik, kera, monyet, kelawar, semua. Jadi binatang-binatang yang sememangnya tidak dibenarkan haram, ya, umat Islam makan, tapi mereka menjadikannya itu sebagai makanan yang biasa. Dan akhirnya apa yang kita dapat seluruh dunia pada hari ini, dengan virus yang sepatutnya boleh dielakkan, andai kata kita tidak terlalu dekat dengan binatang-binatang ini. Jadi baik-baik ataupun makanan yang baik-baik yang perkara yang disukai dan diingini oleh jiwa manusia yang bersih. Berdasarkan ayat tersebut, maka 3 prinsip untuk menentukan halal atau haram sesuatu makanan, ya. Yang prinsip yang pertama, semua binatang yang dianggap elok oleh orang Arab semasa hidup dan pada zaman Rasulullah adalah halal. Jadi binatang yang dianggap oleh orang Arab pada zaman tersebut, ya, pada zaman Nabi itu, kalau mereka maknanya boleh makan makanan tersebut, maka dianggap makanan tersebut adalah makanan yang halal. Jadi berdasarkan prinsip ini, antara binatang yang halal contohnya adalah semua jenis ikan yang hidup di dalam laut, walau apapun namanya. Ini kerana binatang tersebut dianggap elok oleh orang Arab. Kemudian syarak menguatkan hukumnya halal dan harus dimakan. Jadi apabila orang Arab dah biasa makan benda tersebut dan Nabi tidak pernah mengatakan ini boleh ke tak boleh. Jadi ini sudah menunjukkan bahawa di situ ada unsur maknanya kalau dalam hadis itu takrir ataupun pengakuan Nabi, maknanya terutamanya dalam bab makanan ni, ya. Jadi kita dalam Al-Quran sudah pasti jangan kita cari apa hukum satu-satu binatang lah, hukum makan ikan paus, apa hukum makan zirafah, hukum makan tenggiling, satu-satu kita nak cari ayat Quran ke hadis. Jadi ayat Al-Quran dan hadis sudah pasti tidak akan sebut semua jenis binatang dalam Al-Quran dan hadis nak disebutkan satu persatu hukumnya, sudah pasti tidaklah. Jadi dia akan bagi contoh, kebiasaannya binatang yang teruk lah, sebab itu jelas disebut khinzir lah kan, ya. Dan selain itu dia akan disebut kaedah, ya. Jadi dengan kaedah tersebut dia boleh digunakan untuk kita gunakan kaedah, praktikan kaedah tadi untuk tentukan ini adakah ini binatang yang halal ataupun ini binatang yang haram. Jadi itu gunakan kaedah tersebut. Jadi dalam Al-Quran tidak akan sebut ataupun hadis tidak akan sebut satu demi satu, ya, tak semuanya akan disebut. Kalau tak nanti tak penuh, ya, ataupun amatlah panjang nanti ayat Al-Quran ini nantilah, ya. Jadi sudah pasti tidak akan disebut semua, ya. Yang penting disebut beberapa perkara yang penting untuk manusia tahu. Semua jenis ikan maknanya tiada masalah. Sebagaimana hadis pada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya, katanya, yang bermaksud hadis ini, seseorang lelaki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, katanya, wahai Rasulullah, kami berlayar di laut, bersama-sama kami hanya ada sedikit air. Jika kami gunakannya untuk berwuduk, kami akan kehausan. Bolehkah kami berwuduk dengan air laut? Sabda Rasulullah, wa tahur ma'uhu al-hil maitatuhu. Apa maksudnya? Air laut adalah suci dan bangkainya adalah halal. Maksud bangkai di sini maknanya kalau ada binatang ataupun ikan lah yang mati, maknanya halal dimakan. Dihalalkan bagi surah Al-Maidah, uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu. Dihalalkan bagi kamu binatang buruan laut dan makanan yang didapati dari laut. Jadi yang ini maknanya secara umumnya apa yang ada di dalam laut yang penting dia thayyibat, ya, dan bersih, jadi boleh dimakan. Jumhur ulama mentafsirkan maksud makanan yang terdapat daripada laut ialah ikan mati yang hanyut di permukaan laut
selagi ia belum busuk. Ya, kerana kalau sudah busuk maka dia akan mendatangkan mudarat. Binatang ternakan. Yang kedua, ya, pertama tadi binatang yang halal tadi yang duduk di laut. Dan yang kedua, binatang ternakan seperti unta, lembu, biri-biri, kambing, kuda, seladang, keledai liar, kijang, arnab dan lain-lain yang dianggap elok oleh orang Arab yang kemudiannya diakui oleh syarak. Jadi syarak. Walau bagaimanapun, binatang yang dianggap oleh orang Arab ada juga yang baik oleh orang Arab, ada juga yang diharamkan oleh syarak dan tidak harus dimakan, iaitu seperti bagal, iaitu gabungan di antara keledai jantan dan kuda betina. Jadi bagal. Walaupun kadang orang ikut istilah bagal ni untuk memaki seorang lah kan sebagai tidak pandai. Ya, jadi istilah bagal tu wujudlah. Jadi bagal itu adalah gabungan antara keledai jantan dan kuda betina. Jadi yang ini hukumnya adalah tidak boleh dimakan. Sebagaimana dalam riwayat Bukhari, ya, jadi Nabi melarang makan daging keledai semasa peperangan Khaybar, tetapi membenarkan makan daging kuda. Jadi kuda dibenarkan. Semua binatang yang dipandang jijik oleh orang Arab pada zaman Rasulullah, seperti binatang yang melata di muka bumi, merayap-rayap ni dan sebagainya adalah haram kecuali yang dihalalkan oleh syarak secara khusus. Ya, jadi kalau binatang yang orang Arab anggap sebagai tak elok, menjijikkan, maka akan dihukumkan juga dalam syarak sebagai haram pada zaman tersebut. Kecuali yang disebut secara spesifik ya dalam dalil Al-Quran ataupun hadis. Ya, contohnya yarbu', iaitu sejenis binatang seperti tikus yang ekor dan telinganya panjang dan kakinya lebih panjang daripada tangannya. Ini kena tengok dalam Google lah, ya. Jadi macam mana binatang ni memang seperti tikus. Ya. Jadi sudah pasti kalau kita lihat pun kita rasa jijik lah kalau untuk makan. Tapi yang ini adalah satu pengecualian yang diberikan. Selain itu adalah ini yang popular jugalah, abdab, binatang abdab, iaitu binatang padang pasir yang menyerupai biawak. Dia mungkin satu spesies dengan biawak lah. Jadi biawak ni macam-macam lah. Ada iguana, ada chameleon, macam-macam nama. Tapi salah satunya adalah abdab. Jadi abdab ini yang boleh dimakan, ya. Jadi berdasarkan hadis daripada bagaimana seorang sahabat Nabi, Khalid bin Al-Walid, jadi dia makan daging bab. Jadi di hadapan Nabi, ajak Nabi makan, tapi Nabi tak lalu makannya, tak makan, ya, kerana bukan kebiasaan ahli Mekah, ya, ahli Mekah untuk makan binatang tersebut. Ya, jadi Mekah ni adalah pusat perdagangan, ya, cosmopolitan bandar, ya, jadi makanannya pun dia tak adalah makan begini kan, jadi tak biasa. Jadi kalau kita sebut yarbu, bab semua ni lebih kepada masyarakat di sebelah pedalaman ataupun badui lah, masyarakat Arab badui. Ya, jadi Nabi tidak menghalang sahabat tadi untuk makan. Pada waktu yang sama Nabi tak makan, ya. Jadi bila Nabi tak halang, tak haramkan, jadi ini menunjukkan sudah ada satu unsur takrir, ya. Kalau kita lihat, ya, hadis pecahannya ada 3, iaitu hadis ni apa yang Nabi cakap, sabdakan, apa yang Nabi buat, dan yang ketiga takrir, iaitu apa yang Nabi approve, apa yang Nabi, maknanya takrir ni maksudnya pengakuan Nabi. Maknanya kalau satu perkara itu dilakukan di hadapan Nabi, Nabi tak tegur, menunjukkan bahawa benda itu adalah dibolehkan. Kerana Nabi sebagai seorang Rasul yang bersifat tabligh, menyampaikan, andai kata sesuatu perkara itu bersalah, maka Nabi akan tegur ataupun menegah perbuatan tersebut. Jadi apabila Nabi tidak tegur perbuatan tersebut, Nabi tidak menegah perbuatan tersebut, jadi ini menunjukkan satu perbuatan itu adalah perbuatan itu hukumnya adalah harus. Jadi inilah kaedah digunakan oleh ulama. Jadi dalam menentukan hukum, jadi dibenarkan, diharuskan makan daging dhab, ya. Sebagaimana dalam riwayat Bukhari, ya, ad-dhab lastu akuluhu wala uharrimuhu. Daging dhab, aku tidak makan daging dhab dan tidak pula aku mengharamkannya. Nabi tak makan, tapi Nabi tidak mengharamkannya, ya. Jadi kerana ini menunjukkan bahawa adalah diharuskan untuk makan daging dhab.
Kenapa penentuan halal dan haram binatang ini berdasarkan kebiasaan orang Arab? Kenapa tak pakai kebiasaan orang Melayu kah, orang Cina kah, ataupun orang putih ya? Tapi kenapa ikut kebiasaan orang Arab? Satu kerana kerana jawapannya paling mudah, kerana syariat Islam ini turunnya mula-mula terhadap orang Arab. Jadi bila turun kepada orang Arab, jadi mereka lah yang lebih tahu jadi apa yang lebih dimasukkan, yang mana satu yang halal, mana satu yang haram dalam Islam ya, yang kemudian disesuaikan ya dalam Islam. Maknanya apa yang dah orang Arab amalkan sebelum ni yang boleh diteruskan, apa yang dipandang sebagai tak elok maka diharamkan. Ya, jadi banyak ada adat even masyarakat Arab jahiliah ataupun dalam bab perniagaan secara mudharabah ataupun secara musyarakah, yang mana perkongsian modal antara kedua belah pihak. Kalau mudharabah, seorang bagi modal, seorang lagi mengusahakan perniagaan tersebut, sebagaimana Nabi lakukan terhadap Khadijah ya. Khadijah bagi modal, Nabi gunakan modal tersebut untuk berniaga, tapi itu ketika Nabi masih muda ya, belum dianggap sebagai rasul, jadi itu tak digunakan sebagai dalil ya. Jadi benda tu dilakukan sejak zaman jahiliah, lepas tu sampai zaman Islam benda tu pun diteruskan, dan Nabi tidak pernah mengatakan hukum mudharabah adalah halal ke haram. Jadi ini menunjukkan bahawa mudharabah hukumnya adalah harus secara takrir Nabi, kerana Nabi tidak pernah mengharamkannya, walaupun benda ini berlaku secara besar-besaran ya dalam masyarakat Arab ketika itu. Dan kita lihat contoh lain adat yang dilakukan oleh orang Arab ya, yang dianggap tidak baik ya. Contohnya membinkan anak angkat kepada nama sendiri ya, sebagaimana kalau kita lihat dalam kisah anak angkat Nabi, iaitu Zaid bin Harithah, Zaid ya. Jadi anak angkat Nabi yang Nabi sayang, akhirnya Nabi letak dia nama Zaid bin Muhammad ya, sesuai dengan adat kebiasaan masyarakat Arab pada waktu tersebut, ia membinkan anak angkat mereka dengan nama dia sendiri ya, nama ayah angkat dia sendiri ya. Tapi kemudian turun ayat Quran ya, kemudian bagaimana akhirnya yang tidak membenarkan ya dengan dibinkan dengan Nabi Muhammad. Kemudian apatah lagi ya, dalam adat masyarakat ketika itu, seorang itu tidak boleh mengahwini bekas isteri anak angkat ya. Itu dalam masyarakat jahiliah tak dibenarkan begitulah. Jadi bila Zaid tadi kahwin dengan Zainab ya mula-mula ya, tapi kemudian bercerai. Selepas itu Nabi pula yang berkahwin dengan Zainab. Sudah pasti benda ini dianggap sebagai satu perkara yang tabu, dianggap suatu perkara yang tidak dilakukan dalam masyarakat Arab ketika itu. Jadi orang pun apa Nabi buat ni semua ni kan. Jadi itu kalau Arab jahiliah lah yang ketika itu yang mereka nampak benda ni. Tapi dia turun ayat Quran menjelaskan bahawa dibenarkan perkara ini, salah satunya adalah untuk menunjukkan dibenarkan ya untuk seorang itu mengahwini bekas isteri anak angkat dia ya. Jadi itu ya, dalam budaya orang Arab apa yang Islam tak sentuh, tak tegur, maknanya boleh diteruskan. Maknanya bila ada ayat Quran ataupun hadis Nabi yang menegur ataupun yang menegurlah ataupun tidak membenarkan satu adat itu, maka perlu digantikanlah ya, tidak boleh lagi digunakan. Sama jugalah bila bulan-bulan haram dalam Islam ya, Muharram, Safar, Zulkaidah, Zulhijjah, jadi agak bulan haram yang amat dimuliakan oleh orang Arab jahiliah. Mereka tidak akan berperang dalam bulan tersebut ya, kerana menghormati bulan-bulan tersebut. Jadi bila datang Islam membenarkan, meneruskan. Jadi teruskan, maknanya dianggap sebagai bulan-bulan haram ya dalam Islam. Jadi itu ya, ada benda yang Islam teruskan, ada benda yang adat orang Arab itu yang tidak bersesuaian dan akhirnya dibuang dari dalam masyarakat kebiasaannya. Okey, kalau prinsip pertama tadi, semua yang binatang yang dianggap elok oleh orang Arab semasa hidup pada zaman Rasulullah adalah halal. Itu prinsip yang pertama. Prinsip yang kedua, semua binatang buas yang mempunyai taring yang kuat untuk menangkap mangsa adalah haram. Binatang tersebut seperti anjing, babi, serigala, beruang, kucing,
Ibnu Awi, iaitu jenis binatang yang besar sedikit pada musang dan lebih kecil daripada anjing dan kukunya panjang. Selain itu, gajah, singa, harimau, kera dan seumpamanya adalah haram untuk dimakan. Mempunyai taring yang kuat ya untuk menangkap mangsa adalah haram ya, tidak dibenarkan ya. Daripada sekecil-kecil seperti kucing, apatah lagi sebesar-besar seperti serigala, beruang, babi, anjing dan seumpamanya. Jika taringnya lemah dan tidak boleh menangkap mangsa, binatang itu halal dimakan seperti sejenis serigala ad-dhab dan sejenis musang. Yang tidak terangkan di sinilah macam mana adalah jenisnya, tapi susah kadang-kadang kita nak asingkan yang mana satu yang halal yang haram. Jadi untuk lebih selamat ni tak perlulah makan apapun jenis serigala dan musang ini. Ibnu Abi Ammar bertanya, bolehkah aku memakannya? Jawab Jabir, ya. Ibnu Abi Ammar bertanya lagi, adakah Rasulullah membenarkannya? Jabir menjawab, ya. Jadi satu jenis iaitu ad-dhub ya. Jadi yang mana satu, jadi kena tengok dalam gambar kat Google macam mana gambar binatang tersebut ya. Burung yang haram dimakan ialah yang mempunyai kuku yang kuat dan boleh melukakan, seperti burung herring. Kalau di barat sana banyaklah burung herring yang biasanya tu, kalau burung herring ni dia nampak bangkai yang semua tu dia akan kejar, cakar, koyak-koyakkan dagingnya semua ya. Ini kalau burung herring. Semua jenis burung helang yang menangkap dengan kuku yang kuat ya. Sakar, jenis burung helang juga, burung Raja Wali, semualah. Jadi jenis-jenis burung yang menangkap, yang mempunyai kuku yang kuat, dia boleh tangkap, diterbangkan ya, contohnya semua. Jadi ini adalah termasuk dalam binatang atau burung yang haram dimakan ya, sesuai dengan sabda Nabi ya, dalam riwayat Al-Bukhari, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an kulli dhinabin minas siba', yang bermaksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang umatnya makan setiap binatang buas yang bertaring. Seterusnya riwayat Muslim, Rasulullah melarang umatnya makan binatang buas, kulli dhinabin minas siba' wa an kulli dhi mikhlabin minat tuyur, dan juga setiap burung yang mempunyai kuku yang boleh mencengkam. Jadi juga diharamkan. Ini daripada riwayat Muslim dan lainnya. Jadi kesemua binatang tersebut adalah haram kerana ia binatang buas. Sementara burung pula disebabkan tabiatnya makan bangkai, menangkap dan memburu mangsa. Sebab itulah ia termasuk dalam kategori binatang yang pengotor. Jadi itu antara penyebabnya. Prinsip yang ketiga, semua binatang yang disunatkan untuk bunuh adalah haram untuk dimakan. Contohnya ular, kalajengking, gagak, helang, tikus dan semua binatang yang memudaratkan. Ini rasanya memang jelas ya, kalau binatang-binatang tersebut yang memang kalau orang nampak je mesti kelam kabut, mesti cuba nak bunuh, mesti cuba nak pukul, mesti cuba kita nak usir daripada dalam rumah kita, kerana binatang tersebut adalah satu, sama ada dia berbahaya, menjijikkan, mendatangkan mudarat. Jadi semua binatang ini ada yang kita disunatkan untuk bunuh adalah haram untuk dimakan. Ingat ya, disunatkan untuk membunuh. Jadi bila dikata sunat untuk membunuh, dia bukan lesen untuk kita, jadi kita pergi tangkap, lepas tu kita seksa dia. Kadang ialah budak-budak kan dulu-dulu kan, jadi dapat tangkap tikus ke, kurung dia, lepas tu cucuk-cucuk dia, mungkin ambil api, panaskan pada besi, daripada semua cucuk-cucuk dia sampai mati ya. Jadi semua tu adalah diharamkan dalam Islam. Bahkan sama juga yang kita nampak kadang orang sanggup share dalam Facebook semua apa yang dia buat daripada kucing, dia bunuh kucing, dia gantung kucing tadi, ataupun dia dulu masukkan dalam mesin basuh pengering ya, di mesin dobi kat luar kan. Jadi sampai kucing tadi tu mati ya, akhirnya kedapatan ya, dan kena tangkap oleh polis. Sudah pasti benda itu memang amat jelas ya, tidak boleh kita lakukannya kerana itu adalah sebahagian daripada menyiksa binatang.
Jadi kalau jengking, gagak, helang, tikus ni semua adalah binatang yang memudaratkan, ya, tidak boleh dimakan. Tapi itulah, ya, jadi di setengah tempat tu di luar negara, kalau tengok berita ataupun dokumentari itu, dia jadikan sebagai makanan istimewa. Ini yang pelik lagi, ya. Jadi jadikan makanan istimewa ataupun saya sebut tadi eksotik, ya, seperti kera, monyet, ular, ya, kononnya mungkin ada khasiat perubatan yang tertentu. Jadi diorang pun makan, ya. Bahkan tikus, ya, dalam setengah tempat pun ada yang buat goreng semua, ya. Jadi sudah pasti benda ini amat bertentangan lah, ya, dengan fitrah Islam, yang mana menyeru umatnya untuk menggunakan atau makan perkara yang halal dan baik-baik sahaja. Sebagaimana dari riwayat Al-Bukhari, kesemua 5 jenis binatang yang adalah fasik yang boleh dibunuh walaupun di tanah haram, iaitu gagak, elang, kalajengking, tikus dan anjing ganas. Ya, anjing ganas pun boleh dibunuh, walaupun mungkin kalau kat tempat kita ni ada golongan pencinta haiwan, ya, jadi kita boleh suka lah, ya, kita bunuh kan, ya. Jadi yang paling kuat kita halau macam mana lah, ya. Jadi untuk pertahankan diri, tengok keadaan lah. Jadi kalau seorang itu kena kejar, balas balik lah, ya. Kalau tidak nanti akan mencederakan manusia pula. Selesai perkataan al-fasik di sini, maknanya binatang semuanya dikatakan fasik tersebut berasal dari perkataan al-fisq yang bermaksud keluar. Kerana binatang-binatang tersebut disifatkan demikian kerana ia terkeluar daripada kebiasaan binatang yang lain, kerana ia menyakitkan, merosakkan dan tidak ada manfaatnya. Maksudnya tak ada manfaat ni, manfaat dari sudut secara direct kepada manusia lah, ya, kerana hakikatnya tak ada dan tidak ada manfaatnya di sini, maksudnya tak ada manfaat secara langsung dengan manusia yang kita boleh nampak, ya. Kalau ayam atau semua tu nampaklah kita boleh makan. Kalau binatang lain ternakan, kita boleh nampak dia boleh bajak sawah, boleh urus ternakan semua. Jadi binatang-binatang ini yang kita sebut tadi, jadi kalau jengking, gagak ni dianggap sebagai tidak ada manfaat. Walaupun demikian, kita kena ingatlah sebenarnya hakikatnya semua makhluk Allah daripada sekecil-kecilnya sehingga yang sebesar-besarnya, yang halal dimakan, yang haram dimakan, semuanya ada tujuan hikmah Allah menciptakannya di muka bumi ini. Subhanallah, ma khalaqta hadza batilah, ya, Maha suci Allah, yang Allah tidak akan menciptakan apa benda semua ni batil, secara sia-sia saja. Maknanya apa yang Allah ciptakan di muka bumi ini masing-masing ada dia punya tujuannya. Walaupun kita kata sekotor-kotor binatang seperti khinzir, babi, ya, memanglah dia haram kita untuk makan. Tapi babi itu sendiri ada peranannya dalam ekosistem, ekologi dalam ekosistem, ya, dalam alam sekitar. Juga dokumentari, jadi ada antara peranannya benda yang kotor, jadi ejen pembersih lah. Jadi dia seolah jadi bersihkan tempat, benda semua tu dia ambil kekotoran semua yang ada. Dan juga sama jugalah kalau kita lihat helang semua ini, hakikatnya helang juga penting sebagai untuk memastikan keseimbangan alam lah, rantaian makanan semua. Ini banyak kita lihat dulu di China pernah berlaku, jadi apabila terlalu banyak helang tahun 70-an, ya, jadi kerajaan dia bunuh helang banyak-banyak, ya, ataupun lupa binatang lain jadi bunuh. Jadi apa yang berlaku, asal dikata merosakkan tanaman semua kan. Jadi apa yang berlaku lepas tu, maka makin banyaklah, ya, tikus yang berkeliaran, dan akhirnya tikus-tikus tadi itu menghancurkan, memusnahkan banyak hasil tanaman sehingga ramai rakyat yang kebeluran. Ya, jadi hakikat itulah, ada keseimbangan alam yang Allah jadikan setiap binatang ini. Jadi kalau salah satunya itu tidak ada, maka habislah, ya. Even sekecil-kecil seperti nyamuk, ya, apa akan jadi alam ini kalau nyamuk tak wujud, ya. Jadi ada kesan besar, ya, terhadap alam ini, ya. Kena tengok biologi lah, sains, ya, ada kesan besarnya, ya, terhadap alam ini. Andai kata nyamuk itu tidak wujud, ya, di alam ini.
Ini tadi kita sebut ya binatang-binatang yang haram. Kemudian kita lihat pengecualian hukum ketika darurah ya. Pengecualian hukum ketika darurah. Jadi bagaimana pula keadaan darurat tadi? Ya, hukum haram makan binatang berdasarkan 3 prinsip tersebut dikecualikan ketika manusia ditimpa darurat. Jadi kita kena tahulah darurat itu macam mana. Ya, jadi jangan sikit-sikit darurat lah ni ya. Dah angkat bendera putih lah. Tak ada juga sampai makanan sampai ya. Tak ada juga nampak sampai makanan ya. Tak ada yang bantu ni, bendera putih dah 2-3 lah letak kat depan ni, tak ada yang hantar bantuan makanan. Contohlah ya. Jadi kebetulan dia nampak ada ayam kena langgar kat depan bangkai ya, makan ya. Boleh ke tidak? Jadi tengok keadaan dulu. Adakah dia sampai betul-betul tahap darurat ataupun tidak? Ya, jadi Abu Bakar Al-Jassas berkata, darurat adalah satu keadaan yang mana ditakuti, dikhawatiri berlaku kemusnahan ke atas nyawa atau sebagian anggota badan atau dia tidak makan makanan yang haram itu. Andai kata ditakuti boleh menyebabkan seorang itu mati atau sebagian anggota badannya jadi lemah, jadi membawa kepada kematian, jadi ketika itu dibolehkan makan makanan yang haram tadi. Al-Basdawi berkata, darurat itulah keadaan di mana jika keengganan untuk makan makanan yang haram itu menyebabkan kemusnahan nyawa dan anggota. Ulama mazhab Syafi'i berkata, skop darurat itu bukan sekadar takut kehilangan nyawa jika tidak makan makanan yang haram itu, tapi ditakuti juga akan berlaku kesakitan atau sakitnya bertambah teruk atau sakitnya itu akan berpanjangan. Kebetulan yang ada binatang haram aja untuk dia mengubatinya. Mungkin kita boleh gunakan dalam keadaan situasi kita lah. Andai katalah dikatakan vaksin COVID ni daripada sumber yang haram. Ini contoh ya, yang digunakan insya-Allah halal ya. Jadi ini contoh sajalah ya, kalau daripada sumber yang haram. Jadi bagaimana? Jadi sudah pasti kalau pakai konsep darurat ini, jadi insya-Allah dibenarkan untuk menggunakan vaksin tadi walaupun datang daripada sumber yang haram. Kerana kalau kita lihat hari ini memang jelas bahawa virus ini boleh menyebabkan kematian bukan setakat kepada orang tua, bahkan banyak sudah yang menimpa golongan orang yang lebih muda ya. Jadi memang bahaya. Jadi dalam keadaan ini tak ada pilihan yang lain. Contohlah, tak ada vaksin yang halal, yang ada yang haram saja, maka ketika itu adalah dibolehkan. Itu kalau kita pegang pada pandangan yang menolak adanya istihalah ya. Istihalah ni berubahnya unsur haram tadi dah hilang ya. Contohnya kalau arak yang dah simpan lama bertukar menjadi cuka. Arak yang haram, oleh kerana dah bertukar menjadi cuka, maka dia bertukar hukumnya menjadi suci. Ya, jadi kalau istihalah dikatakan ya, walaupun daripada sumber yang haram tadi, dia lepas melalui proses penyulingan, dah macam-macam lah proses buat vaksin tersebut ya. Jadi ditapis, dia apa semua ni, jadi menyebabkan mungkin yang ada dikatakan unsur babi tadi 0.001%, maknanya terlalu kecil. Jadi ketika itu adalah dikata tak timbul dah ada unsur haram. Jadi tak ada masalah pasal dia punya terlalu kecil. Ya, jadi ketika itu berbeza sudah. Syekh Abu Zahra berkata, darurat tadi satu keadaan yang ditakuti akan kehilangan nyawa ataupun kehilangan harta keseluruhannya. Terancam jika tidak makan yang haram atau tidak melakukan perkara terlarang dengan syarat tidak menyentuh hak orang lain. Ya, jadi tidak dibenarkan darurat ni tak menyentuh hak orang lain. Jangan anggap kita rasa dalam keadaan darurat ni jadi boleh kita merompak, mencuri ya. Jadi itu tetap tidak dibenarkan juga ya. Okey. Jadi secara kesimpulannya tadi ya, ada beberapa perkara prinsip-prinsip yang berkaitan bagaimana nak menentukan satu binatang itu ataupun yang ada serangga itu binatang lah ya, yang dianggap haram ataupun halal. Dan insya-Allah pada masa akan datang kita akan sambung lagi lah ya berkaitan darurat ini. Menandakan waktu Isyak dah masuk, jadi saya tangguhkan untuk setakat ini. Dan yang buruk itu datang daripada diri saya sendiri, yang baik datang daripada Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.